Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewer saya di channel Forex Zero Swap. Hari ini kita bertemu lagi di episod ataupun video kedua yang telah saya janjikan. Seperti yang telah saya beritahu pada video yang pertama mengenai cara pemilihan kawasan supply and demand yang profitable. Sebelum kita memulakan video kali ini, kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya bermula, saya ingin membuat sedikit pengumuman. Saya akan menggunakan nama panel saya, iaitu Pakcik. So, bila anda semua dengar saya panggil Pakcik tu, itu bermakna saya merujuk kepada diri saya sendiri. Jadi, pada video kali ini, Pakcik akan menerangkan mengenai priority pemilihan kawasan supply and demand. Yang pertama, Pakcik akan terangkan mengenai fresh zone. Yang kedua, original zone. Ketiga, swap zone. Dan yang terakhir sekali, Pakcik akan terangkan apa zone SND yang harus kita elak jauh-jauh. Dan yang terakhir adalah next video, cara bagaimana kita nak blend candle. Okey, yang pertama Pakcik akan terangkan mengenai fresh zone. Dari segi istilah, fresh zone adalah mana-mana zone yang tidak pernah diretest oleh harga. Sebagai contoh, di sini Pakcik ada lukiskan sedikit penerangan mengenai fresh zone. Kita andaikan terdapat satu bullish engulfing dan kita telah tandakan kawasan supply and demand menggunakan rectangular tool. Kita dapat lihat price cuba untuk retest kawasan SN ini tapi tak berjaya dan dia teruskan perjalanan uptrend. So, sekiranya zone tersebut tidak pernah diretest oleh harga, ia dipanggil sebagai fresh zone. Yang kedua adalah original zone. Istilah original zone adalah zone yang telah diretest oleh harga, meninggalkan shadow dan gagal ditembusi. Jadi kita tengok pada lukisan yang telah Pakcik lukis. Kita andaikan di sini terdapat satu bullish engulfing yang valid serta boleh dibuat penandaan kawasan supply and demand. Jadi terdapat price yang berjaya retest kawasan tersebut, meninggalkan shadow serta gagal menembusi kawasan supply and demand tersebut dan meneruskan perjalanan uptrend. Sekiranya perkara ini terjadi, ia dipanggil sebagai original zone. Yang terakhir adalah swap zone. Istilah swap zone adalah zone yang telah ditembusi secara signifikan serta mengubah role zone tersebut dari supply kepada demand ataupun demand kepada supply. Anda akan lihat terdapat dua keadaan ataupun bentuk swap zone ini berlaku. Yang pertama adalah swap zone berlaku apabila zone supply and demand itu ditembusi oleh satu candle bearish Marubozu. Bagi contoh ni lah. Yang kedua adalah satu kawasan supply and demand yang telah ditest oleh satu candle bearish Marubozu, kemudian dia rest kat dalam kawasan supply and demand ni dan dia break ke bawah. Jadi kedua-dua bentuk ini merupakan swap zone. Apabila zone ni sebelum ni dia adalah demand, bila dia dah kena break oleh satu pergerakan yang signifikan, rule demand tersebut dah bertukar menjadi supply. Sama juga dengan contoh kedua. Rule demand yang kita lukis ni telah berubah menjadi. Okey, seterusnya Pakcik akan terangkan mengenai reaction zone. Dari segi istilah, reaction zone adalah zone yang terbentuk hasil daripada retest zone supply and demand. Biasanya ia terjadi sewaktu price melakukan compression
Dan kebanyakan reaction zone adalah bullish engulfing ataupun bearish engulfing pada bentuk ketiga, iaitu kombinasi antara Inbar dan juga Marubozu. Sekiranya jumpa reaction zone, saya sarankan supaya tidak trade pada zone tersebut, ataupun jika jumpa reaction zone masih nak trade, cari kepada original zone. Okey, seterusnya Pakcik akan tunjukkan demonstrasi secara live keempat-empat zone tersebut pada chart Euro USD time frame H4. Pakcik akan mulakan dengan fresh zone, kedua original zone, ketiga swap zone, dan yang terakhir adalah reaction zone. So yang pertama, ini adalah fresh zone. Kat sini kita lihat ada bearish engulfing. So kita tandakan kawasan supply and demand pada high and low candlestick yang pertama. Apa yang kita nampak adalah zone ini tak pernah di retest oleh mana-mana harga. So ini adalah fresh zone. Yang kedua adalah original zone. Kita lihat kat sini ada satu bullish engulfing. So kita tandakan high and low candle yang pertama. So zone ini telah di retest pada harga di sini. Jadi kita panggil ia sebagai original zone. Yang ketiga adalah swap zone. Swap zone adalah pertukaran role. Jika zone tersebut adalah demand, dia akan berubah jadi supply. Jika zone tersebut adalah supply, dia akan berubah jadi demand. Senang saja, di sini kita nampak ada satu kawasan zone demand, dan di sini kita dapat lihat terjadinya bearish engulfing yang membentuk zone supply. So sekiranya berlaku pada paras harga yang sama ataupun zone demand ini break secara signifikan, itu dipanggil sebagai swap zone. Dan yang terakhir adalah reaction zone. Ini merupakan contoh reaction zone. Nak tahu di reaction zone, kita lihat sedikit ke belakang. Anda akan lihat zone tersebut muncul apabila dia trigger kawasan demand di bahagian sini. So dia trigger lalu membentuk satu kawasan zone demand yang baru. Ini dipanggil reaction zone. Sekiranya nampak kawasan ni, tolong elakkan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, akhirnya saya berjaya menyiapkan ataupun menamatkan video yang kedua ini dengan susah payah. Pada mulanya saya gunakan Cam Studio, tapi Cam Studio sentiasa crash. So pembikinan video ni agak lambat sikit lah. Jadi dengan nasihat dan bantuan daripada rakan-rakan yang otai dalam buat video ni, diorang sarankan saya gunakan Bandicam. So alhamdulillah, akhirnya selesai juga video kedua. Jadi saya harap dia dapat memberi manfaat kepada semua, dan saya doakan agar tuan-tuan dan puan-puan akan terus berjaya dalam bidang trading ini. So next video saya adalah berkenaan dengan cara untuk blend candle. Sekiranya tuan-tuan berminat untuk tahu, boleh klik subscribe untuk channel Forex Zero. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, dan berjumpa lagi pada video yang akan datang.